semua. Saya Cikgu Nurul. Okey, kita sekarang masih dalam bab 5 fungsi trigonometri, tetapi dengan subtopik yang terakhir. Selesai sudah, lama banyak betul topiknya, iaitu rumus penambahan dan rumus sudut berganda. Jom adik-adik kita habiskan semua. Baik, rumus penambahan dan rumus sudut berganda. Okey, di sini adik-adik kita ada beberapa rumus. Okey, ni kena tak perlu hafal pun tak apa sebab formula ini diberi. Jadi apa-apa pun segala penyelesaian masalah ataupun pembuktian kita mesti refer pada formula. Okey, jadi print screen sekarang supaya senang kita nak buat soalan-soalan dalam buku teks nanti. Okey, kita terus pergi contoh-contoh soalan yang melibatkan rumus-rumus penambahan dan rumus sudut berganda. Membuktikan identiti trigonometri menggunakan rumus penambahan. Contoh 1A. Tanpa menggunakan without using the tanpa menggunakan mathematical tables ataupun calculator, kita perlu tunjukkan sin 255 dengan sin 255 ni bersamaan dengan di sebelah kanan. Okey. Jadi kan adik, daripada sini yang penting adalah kalau tanpa menggunakan calculator ni selalunya melibatkan special angle. Okey, selalunya dalam soalan yang macam ni lah. Special angle yang cikgu pernah suruh adik hafal. Okey, ini special angle. Special angle terdiri daripada 30, 45, 60. Jadi adik tengok balik cikgu punya video sebelum ni, cikgu tunjuk macam mana hasil dapat untuk penuhkan jadual ni. Okey, adik kena tengok balik. Okey. Lepas tu special angle terdiri daripada, cikgu tulis balik ya, 30 degree, 45 dan juga 60 degree. Okey, itu biarkan. Okey. Okey, kita pergi satu persatu. Cikgu akan ambil sebelah kiri. Okey, di mana? Okey. Sin 255 sama dengan, kita nak cari dia punya couple ataupun pasangan dia ataupun alfa dia. Okey, cikgu buat kat sini. Okey, kita jangan lupa. Okey. Aku suka tangan cikgu. Okey. 255 sebenarnya jatuh dalam kuadran ketiga. 180 tambah lagi sikit kat sini, dapatlah theta ni adalah 255. Jadi kita nak cari alfa. Alfanya di sini. Okey, alfa adalah 255 ni, tolaklah 180, kita akan dapat 75 degree. Jadi kita dapatlah, okey, pelengkap dia adalah sin 75 degree, di mana dia adalah negatif sebab kuadran ketiga. Sebab kuadran ketiga hanya tan sahaja yang positif. Okey, jadi sin 75 ni kita perlu cari gabungan dia. Apa tambah apa dapat 75 daripada nombor-nombor ataupun sudut-sudut special angle ni. Jadi kesimpulan yang dapat dibuat, sin 75 adalah hasil daripada 30 degree tambah 45 degree. Okey, daripada sini kita perlu melibatkan rumus penambahan sebab sin ada tambah. Jadi adik-adik refer balik rumus penambahan yang cikgu tunjuk sebelum ni. Sin tambah lah. Okey, sin tambah kita guna formula yang pertama. Jadi cikgu tulis kat sini formula, takut kamu lupa. Okey, sin A tambah B sama dengan sin A cos B tambah cos A sin B. Okey, betul Jadi cikgu ambil balik. Okey. Selepas itu, mana satu A, mana satu B? A yang pertama, B yang kedua. Okey, ni A, B. Okey. Lepas tu kita gantikan dalam formula. Okey, gantikan dalam formula. Okey. Jadi A cikgu adalah 30. Jadi cikgu masuk sin ya. Sin 30 cos 45 tambah dengan
cos 30 sin 45. Okey. Jadi sin 30 cos 45 ni kita cari dalam special angle punya nilai yang kita kena hafal tu. Okey. Tengok sini. Cikgu masukkan sin 30 sini. 1/2 cos 45 cos, okey, 1/2, okey, tambah cos 30 cos ini 1/3 sin 45 sin, okey, 1/2. Okey, selesai ya. Okey, cikgu ambil balik. Lepas tu ni kita darab hati-hati. Okey, apabila penyebut dah sama, kita boleh satukan. Okey, kita semakin hampir. Cikgu buat sebelah sini. Okey, sekarang macam mana nak jadikan penyebutnya 4? Sebab kita kena tunjuk tau penyebut 4. Tapi sini macam mana nak buat? Okey, kita kena buat macam ni. Ini try and error tau dek. Untuk trigonometri ni memang kita kena kreatif untuk memikirkan jalan penyelesaian dia. Okey, ingat tak kita belajar zaman kanak-kanak dulu? Okey, square root 2 apabila didarabkan dengan square root 2, dalamnya sama, base sama, kita akan dapat 2. Okey, jadi sekarang kalaulah cikgu nak perlu jadikan dia 4 kan? Okey. Jadi di sini okey, 1 tambah square root 3. Cikgu darab atas dan bawah dengan square root 2. Okey. Jadi, apabila square root 2 darab dengan square root 2, kita dapat 2 tadi kan? Ni, 2 tadi. Jadi, 2 darab dengan 2, cikgu akan dapat 4 lah. Yang ini pula kita akan dapat okey, kita semakin hampir. Okey, jadi kita darab sahaja negatif, jadilah jawapan kita negatif. Tada. Okey, jadi sebenarnya benda ni tak susah, mudah je, tapi kena relax-relax buat, kena romantik-romantik buat. Dia kena melibatkan banyak perkara, melibatkan rumus penambahan, melibatkan special angle. Okey, kita tersasul pula. Okey, kita tengok pula contoh yang contoh 1B menggunakan rumus penambahan. Okey, tan 15. Okey. Jadi ingat balik special angle, nombor-nombor yang terlibat adalah 30 degree, 45 degree dengan 60. Okey, kita dekat sini dia cakap dia rumus penambahan. Sebenarnya rumus penambahan tu ada juga yang tolak macam ni. Okey, jadi bermaksud kita nak guna nombor apa, kita tambah atau tolak dapat 15. Okey, kalau macam tu cikgu buat tan 15 degree ni sebenarnya sama dengan tan 45 tolak 30 degrees. Kan dapat 15. Okey, tan tolak. Bila tan tolak, kita tengok formula. Ini tan tolak. Tan tolak formula dia ni. Jadi, cikgu salin balik. Okey, supaya kamu tak ni, cikgu salin balik kat sini tau. Okey. Tan A tolak B sama dengan okey, ini formula dia. Okey, jadi masukkan dengan berhati-hati 45. Okey. Ini A tolak B, maksudnya A B. Jadi tan A tan 45 degrees tolak tan 30. 1 tambah tan A
Okey. Jadi kita ambil balik special angle. Okey. Kita ambil balik special angle di sini. Tan 45 1. Tan 30. 1/3. 1 tambah tan 45. 1 tan 30. Okey. Cikgu ambil balik jadual. Okey. Okey, sampai di sini. Okey. Cikgu ringkaskan dulu. 1 tolak 1/3. Okey. Ni 2 term. Jadi sebenarnya 1 tu sebenarnya 1/1 kan. 1/1. Ini pun 1/1. Nak samakan bawah. Ini pun darab square root 3. Atas pun darab square root 3. Cikgu tunjuk 1/1. Takut kadang ada bila melibatkan pecahan dia korang gelabah kan. Jadi cikgu tunjuk 1/1. Mungkin step panjang pun tak apa, asalkan korang faham. Okey, lepas tu kita bila samakan pembawah, okey, sekarang azan. Cikgu tunjuk je working step, kamu tengok je ni bahagi ya. Bila kita tukar darab, dia akan jadi terbalik lah, reciprocal. Sini tambah. Ringkaskan. Okey, percaya. Rumus sudut berganda. Okey, rumus sudut berganda tu di mana theta kita didarab 2. Okey, cos 2A sin 2A tan 2A. Ini pun formula diberi. Jangan risau. Apa-apa pun kita kena, apa-apa pun nak buat soalan mesti refer jadual formula. Contoh soalan yang melibatkan rumus sudut berganda. Contoh nombor 1. Okey, dia bagi sin 2 theta. Suruh cari cos theta, diberi cos theta sama dengan negatif 5/13. Theta mesti di antara 0 ke 180. Okey, 0 ke 180. Ini 90. Jadi 0 ke 180 iaitu kuadran 1, kuadran 2. Tetapi cos negatif. Okey, cos negatif. Kat mana kedudukannya? Aku suka tangan cikgu. Okey, cos negatif adalah pada kuadran kedua dan kuadran keempat. Jadi disebabkan dia nak yang kuadran di antara 1 dengan 2, jadi yang terpilih adalah kuadran kedua. Okey, kuadran yang kedua. Jadi cikgu lukis balik dekat bawah sikit. Okey. Kuadran kedua. Di mana segitiga kita dekat kuadran kedua. So, cikgu labelkan senang. PQ.
supaya tidak tersilap. Okey, ini theta. Okey. Cos adalah ca. Okey. AH. Cos adalah ca. Adjacent untuk theta ni adalah 5. Tetapi disebabkan panjang QO berada di sebelah kiri, jadi dia akan jadi negatif 5. Lepas tu hypotenuse adalah 13. Jadi kita perlu cari panjang PQ. Okey, PQ sama dengan hypotenuse kuasa 2 tolak negatif 5 kuasa 2 square root. Kita akan dapat 12. Okey, 12 kat sini positif. Okey. Jadi bila dah ada ni maklumat ni, senang sikitlah kita nak cari sin 2 theta. Sin 2 theta, refer balik jadual. Okey, kita punya rumus sin 2 theta sama dengan 2 sin A cos A. Cikgu tulis kat sini ya rumus. Okey. Sin 2 A sama dengan ni formula yang terlibat. Okey, jadi kita masukkanlah. Sin adalah soh. Sin adalah soh, opposite per hypotenuse 13. Okey. Cos A. Okey. Cos A cah adjacent per hypotenuse, ataupun dia dah bagi pun tadi negatif 5 per 13. Okey, kita semakin hampir, jadi darab berhati-hati, kita akan dapat negatif 120 per 169. Tada. Okay, contoh kedua, soalan yang melibatkan rumus sudut berganda. Dia suruh kamu cari cos 2 theta. Dia bagi sin theta sama negatif 145. Okey, cikgu tulis ni. Cos 2 theta. Okey. Dekat sini ada 3 formula. 1, 2, 3. Kita tak tahu nak guna yang mana. Ini pun kita perlu gunakan kreativiti kita. Okey. Kalau ni dia dah bagi sin apa maksud dia bagi sin? Tengok. Sini ada sin lah. Jadi kita boleh guna. Okey, kita menggunakan formula. Cikgu tulis balik formula di atas ni. Cos 2A sama dengan 1 tolak 2 sin kuasa 2A. Kita guna formula ni ya. Okey, cikgu keluarkan. Okey. Jadi 1 tolak 2 sin tu di kuasa 2 kan? Negatif 4 per 5 di kuasa 2 kan? Simple saja. Jadi kira dengan hati-hati, kita akan dapat negatif. Tada! Contoh yang ketiga, soalan yang melibatkan rumus sudut berganda. Kita punya soalan suruh cari tan 2 theta. Okey, maklumat yang diberi di mana sin theta di antara 180 ke 270. Okey, cikgu buat. Ni 180, ni 270. Kalau macam ni dah mudah. Ini je kawasan dia. Jadi terus buat segitiga. Sini theta. Okey. Jadi ingat, sin adalah soh, opposite adalah 4. Tengok, disebabkan dia berada di paksi Y yang negatif, jadi negatif 4. Okey, lepas tu so hypotenuse adalah 5. Jadi kita nak cari panjang PO. PO seperti biasa sama dengan hypotenuse kuasa 2. Kita tolakkan dengan negatif 4 kuasa 2. Kita akan dapat 9. Okey, 9, jadi akan dapat 3. Okey, 3. Tapi kamu tengok panjang PO berada di bahagian negatif 3. Okey, selesai. Okey, bila dah selesai, baru kita tengok balik formula tan 2 theta. Ni formula dia. Okey, jadi cikgu tulis dulu formula. Cikgu tulis formula tu kat sini lah. Okey. Tan 2A sama dengan begitu. Jadi masukkan sahaja dalam formula. Okey, masukkan di mana
Okey, cikgu letak dululah formula kat sini. Tan adalah tua. Tua, opposite per adjacent. Opposite negatif 4, adjacent negatif 3. Okey. 1 tolak tan kuasa 2. Tua tetap juga. Okey, negatif 4 per negatif 3 dikuasakan 2. Dikuasakan 2. Okey, jadi kira berhati-hati. Dekat sini kita akan dapat negatif 24 per 7. Tada! Okey, penyelesaian persamaan trigonometri menggunakan rumus penambahan atau rumus sudut berganda. Jadi macam mana kita nak tahu guna yang mana? Kita tengok mana yang lebih bersesuaian. Okey, contoh 1A. Okey, sekarang contoh penyelesaian tau, bukan pembuktian. Okey. Okey. Dia suruh kita cari 5 sin X cos X tambah 2. Okey. Nampak macam complicated, tapi kita kena buat dengan perasaan yang romantik. Konon je lah. Okay. Okay. Sin X cos X. Cikgu rasa yang sesuai adalah rumus sudut berganda. Sin A cos A sama. Jadi, okay, cikgu salin dulu formula. Okay, ni formula dia. Okay. Okay, kita olah formula ni tau. Kita olah, cikgu buat macam ni. Sin 2x sama dengan 2 sin x cos x. Sekarang cikgu nak dapat sebutan sin x cos x. Jadi cikgu nak kena hilangkan 2 ni. Okay, cikgu nak kena hilangkan 2 ni. 2 bawa pergi kiri akan dibahagi 2 lah. Maksudnya 1/2 sin 2x. Okay. Tinggallah sin x cos x. Okay adik-adik, dekat sini cikgu nak terangkan tau. Kat sini cikgu nak terangkan. Oh maaf. Okay. Sin 2x, kalau kita bahagikan 2, kita tak boleh potong tau. Ini salah. 2 tu jadi macam ni. Nombor kat depan dia. Okay. Jadi di sini adik-adik kita boleh gantikan. Okay. Sin x cos x kita boleh ganti kat sini, di mana negatif tambah 2 sama dengan kosong. Okay, sin x cos x sama dengan 1/2 sin 2x. Kita semakin hampir, di mana di sini 5 darab 1/2, 5/2 sin 2x sama dengan negatif 2. Okay. Okay, lepas tu negatif 2 bahagi 5/2. 5/2 bawa pergi kanan akan jadi bahagi. Negatif 2 bahagi 5/2, kita akan dapat negatif 4/5. Okay, negatif 4/5. Di mana cikgu nak cari alpha. Okay, shift cos negatif, shift sin negatif 4/5, cikgu akan dapat 53.13 degree. Jadi kalau penyelesaian mesti melibatkan macam ni, macam biasalah. Okay. Aku suka tangan cikgu disebabkan sin kita negatif. Okay, bila sin negatif, dia jatuh pada kuadran ketiga dan keempat. Jadi inilah kita punya 53.13. Okey. Ini pula pun 53.13. Okey. Jadi kita terus dapat jawapan. Kita nak hilangkan sin kan? 2x sama dengan, okey, jawapan yang pertama, okey. Kita ukur daripada kosong sampai garisan yang pertama, maksudnya 180 tambah 53.13. Cikgu dapat 233.13, koma. Yang kedua, daripada kosong sampai garisan yang kedua, maksudnya 360 tolak 53.13, cikgu dapat
306.87. Okey, adik-adik tengok disebabkan ni 2x, kita gandakan 2. Maksudnya buat satu round lagi. Ingat kita pernah buat soalan sebelum ni. Yang kita kena tambah lagi 360. Yang kedua ni pula kita kena tambah lagi 360. Okey. Jadi selesaikan berhati-hati, kita masih lagi 2x. Okey. Banyak sangat cikgu menulis sampai pen cikgu pun dah tak tajam dah. Okey. Dia dah gemuk-gemuk dah tulisan. Okey. Okey. Adik-adik ingat tahu, sekarang soalan dia nak x kan. Jadi kita ni 2x, jadi kita kena singgahkan x, bermaksud semuanya dibahagi dengan 2. Okey, jangan lupa itu semuanya dibahagi dengan 2. Selesai. Itu contoh soalan 1A. Okey, seterusnya penyelesaian persamaan trigonometri menggunakan rumus pendambahan atau rumus sudut berganda, contoh 1B. Okey, sekarang cos 2y tolak sin. Jadi tak sama dia punya penyebut, kita kena sama. Cikgu tengoklah. Okey, cos 2y. Cos 2y ada sin. Jadi cikgu pilih yang ketiga ni. Okey, cikgu pilih kat sini formula dia. Okey. Cos 2y sama dengan yang cikgu ambil sin. Okey. Cikgu keluarkan. Okey. Cos 2y sama dengan 1 tolak 2 sin kuasa 2y. Jadi cikgu gantikanlah. Cikgu gantikan. Tutup balik bracket. Okey, secara tidak langsung semua term dah sama. Jadi hilangkan bracket. Okey, ni macam quadratic equation. A kita positif. Okey, ni sebenarnya kita kena faktor. Ingat balik faktor macam mana. Okey. Faktor tu macam 2x tambah x tolak 1. Okey. 2x x 1. Jadi ini tolak. Okey. Jadi x sama dengan 1/2, x sama dengan negatif 1. Okey. Jadi cikgu faktor. Cikgu tunjuk kat sini. 2 sin y tolak 1 sin y tambah 1. Gatal pula. Okey. Jadi bila ada dua bracket, kita ada dua jawapan. Okey. Jawapan yang pertama, okey. Cikgu buat kat atas Jawapan yang pertama sin y sama dengan negatif 1 untuk ni. Sin y sama dengan 1/2. Okey. Yang ni. Bawa di sini. Ruangan tak cukup. Okey. Jadi di sini seperti biasa, kalau untuk sin negatif 1 tu dia special tau. Dia special. Kita mesti berdasarkan graf. Okey, nilai sin kita macam ni. Okey, ini negatif 1. Okey, bila negatif 1, apa di sini? 270. Jadi kita dapatlah y sama dengan 270 degree. Okey. Sin y kita cari alpha. Alpha kita dapat shift sin 1/2 kita dapat 30. Jadi disebabkan positif. Okey, disebabkan positif. Sekejap ya. Okey. Aku suka tangan cikgu. Okey, bila positif berada di kuadran kedua, sini 30.
pertama, dan berada di kuadran kedua, 30. Okey. Jadi nilai Y kita adalah dikira daripada 0 hingga garisan pertama 30, 0 hingga garisan kedua bermaksud 180 tolak 30. Okey, kita semakin hampir di mana kita satukan semua. Oleh itu, Y sama dengan 30 degree, 150 degree dan 270 degree. Okey, selesai. Okay, seterusnya contoh yang kedua adalah contoh yang terakhir. Okey, untuk penyelesaian persamaan trigonometri menggunakan rumus penambahan atau rumus sudut berganda. Okey, diberi sin A 3/5 tan B negatif 4/3, di mana A dengan B berada di kuadran yang sama. Okey, ini yang penting, kuadran yang sama. Okey, lepas tu tanpa menggunakan mathematical tables atau calculator, okey, kita cari value sin 2A dan cos 2A. Okey, untuk masalah ini, okey, kita tengok. Diorang ni berada di kuadran yang sama. Dekat manakah kuadran yang sama? Sin tu akan jadi positif, tan akan jadi negatif. Okey, kita cek. Aku suka tangan cikgu. Okey. Jadi kalau sin positif kat sini, sin positif kuadran 2 dengan kuadran 1. 1 dan 2. Okey, lepas tu dekat manakah tan negatif? Tan negatif adalah berada di kuadran, okey, tan negatif berada di kuadran 2 dan kuadran 4. Jadi mana yang overlap? Sini. Okey, yang ada dua-dua. Kesimpulannya kita buat lukisan segitiga 90 darjah kita dalam kuadran kedua. Okey, jadi cikgu pun buatlah kuadran. Okey, disebabkan sin dan cos ada dua, satu sin, satu cos, maksudnya kita perlu ada dua kuadran. O, P, Q. Ini A punya. Contohnya MN. Ni B punya. Okey, kita buat slow-slow . Okey, kita selesaikan sin dulu. Okey, sin dulu. Sin A. Sin adalah soh. Opposite adalah 3. Hypotenuse adalah 5. Jadi bila kita nak cari panjang QO, hypotenuse kuasa 2 tolak 3 kuasa 2. Okey, kita akan dapat 4. Okey, ini 4. Disebabkan panjang QO berada di sebelah kiri paksi X, kiri number line ini negatif 4. Jadi bahagian sin kita dah selesai. Ini bahagian sin A sama dengan 3/5. Okey, sekarang cikgu nak selesaikan bahagian tan B. Okey, ni tan B sama dengan negatif 4/3. TOA. Okey, opposite per adjacent. TOA. Opposite 4, adjacent di sini 3. Okey, disebabkan panjang NO negatif punya bahagian negatif 3. Jadi bagaimana kita nak mencari panjang MO? Panjang MO sama dengan, nak cari hypotenuse kan, 4 kuasa 2 tambah negatif 3 kuasa 2 zap. Okey, jadi cikgu akan dapat 5. Okey, 5. Punyalah panjang. Ini belum jawapan lagi tau. Ini proses nak melengkapkan segitiga untuk mencari jawapan ni. Okey, jadi kita pergi soalan yang pertama. A. Sin 2A sama dengan, sin 2A. Pergi cari formula mana sin 2A. Ambil sin 2A adalah ini. Cikgu tulis formula. 2 sin A cos A. Okey, jadi cikgu masukkan maklumat 2
Sin A dah ada 3/5 cos A. Pergi bahagian A tau. Cos adalah cah adjacent per hypotenuse. Ambil. Okey. Bila dah siap, hati-hati darab. Kita akan dapat negatif 24/25. Okey. Jadi kita tengok yang kedua. Okey. Cos 2A. Okey. Cos 2A pula. Okey. Okey. Cos 2A sama dengan apa formula cos 2A? Sini. Masalahnya ada 3. Nak pilih mana? Bila boleh pilih mana-mana, tapi cikgu nak pilih ni lah. Yang ketiga ni. Cos 2A sama dengan 1 tolak 2 sin kuasa 2A. Okey. Lepas tu 1 tolak 2 sin tadi 3/5 kuasa 2. Okey, kira berhati-hati. Last sekali kita akan dapat 7/25. Tada! Siapa cakap math susah? Okey, itu sahaja. Okey, kita akan ada contoh yang terakhir. Ini A, contoh B. Kita gunakan yang sama, gambar rajah yang sama, tapi soalan B pula. Ini soalan A. Contoh terakhir untuk subtopik yang terakhir. Okey, tak cukup nafas kita, bahan panjang betul dia punya topik. Okey, soalan yang terakhir, cari cos 2A tolak B. Cos 2A tolak B. Jadi kita menggunakan rumus penambahan. Okey, cos A tolak B. Ni, kita guna ni. Cikgu tulis dulu formula. Okey, cikgu tulis dulu formula kat sini. Okey, cikgu tulis. Okey, so sekarang andaikan ini kita punya A, ini kena punya B. Jadi kita masukkan dulu dalam formula berhati-hati. Okey. Jadi cos 2A tolak B sama dengan 2A cos B Okey, cos 2A mana nak cari? Ini sebenarnya berkaitan dengan soalan yang pertama tadi tau. Okey. Adik-adik tengok ni soalan pertama tadi. Cos 2A sama dengan 7/25. Cikgu gantikan. Okey, cos B pula kita tengok. Okey, gambar rajah sebelum ni. Pergi kat B. Cos B adalah cah maksudnya adjacent hypotenuse, negatif 3/5. Tambah dengan sin 2A yang kita buat mula-mula tadi. Sin 2A sama dengan negatif 24/25. Dan sin B. Okay, sin B, pergi kat B. Sin B, sin adalah soft. Jadi opposite per hypotenuse, 4/5. Jadi kita darab berhati-hati. Dekat sini kita akan dapat negatif 21/125. Okey. Akhirnya kita akan dapat negatif 117/125. Selesai. Okey, di sini sahaja kelas kita dalam tajuk fungsi trigonometri daripada subtopik yang pertama sehingga yang terakhir. Dekat sini cikgu pun nak minta maaf sekiranya cikgu ada tersilap kira, tersilap tulis. Maklumlah cikgu juga insan biasa. Kadang-kadang ada juga tersilap sebab kusyuk bercakap tapi tak perasan. Cakap benda lain, tulis benda lain. Jadi adik-adik cuba slow-slow, romantik-romantik. Cuba buat soalan dalam buku teks. Sebab contoh-contoh ni semua ada dalam buku teks. Cuma buku teks yang bercakap adalah Cikgu Nurul. Okey, bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.